Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Hajarin Al-Haytami, telah berkatalah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa tu'rafu al-quwwata wad-dha'fa bil-lawni wa bis-sakhanati war-rihil karihi. Wa ta'rifu dan mengenali ia perempuan, maf'ulun bih al-quwwata akan kuat, wad-dha'fa dan juga lemahnya darah itu, bil launi dengan warna. Jar majrur, wa bis sakhanati ataf dan juga dengan pekat. Warihil karihi dan juga dengan bau sifat yang busuk ia bau. Jadi maknanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala memilih pandangan yang mu'tamad, iaitu diambil kira tiga warna. Tiga warna. Diambil kira tiga sifat. Iaitu warna, pekat dan juga bau. Fama lahu thalathu sifatin ka aswada fakhinin muntinin aqwa mimma lahu sifatani ka aswada fakhinin au muntinin. Fama lahu, maka bermula barang, yang lahu baginya bagi barang itu, mubtada muakhar, thalathu mudhafu ilaih sifatin. Maka bermula barang, yakni darah. Lahu ta'alluq suatu mazhuf khabar muqaddam, ma mubtada, thalathu mubtada muakhar, sifatin mudhafu ilaih, jumlah tu silah ma. Ka aswada khabar, sabitun sabit ia. Bukan. Khabar dia dekat betul lah. Tu. Sabitun sabit ia ka aswada seperti hitam. Sifat fakhinin yang pekat ia hitam. Wa muntinin lagi pula busuk ia hitam. Jadi tiga sifat kuat. Busuk dan hitam. Okey, busuk kuat dah. Busuk kuat dan juga hitam. Itu lebih kuat kata dia aqwa. Silap. Jadi aqwa itu khabar ma. Terlebih kuat ia mimma daripada barang yang lahu bagi barang sifatani dua sifat. Sifatani mubtada muakhar,
lahu jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Lebih kuat daripada darah yang bagi darah itu ada dua sifat. Ka'aswada seperti hitam yang fakhinin yang pekat. Ataf au muntinin ataupun hitam yang busuk. Jadi contohnya dia itu seorang yang perempuan, dia keluar darah hari pertama sampai hari ke-8 hitam pekat busuk. Daripada hari ke-8 sampai hari ke-14 hitam dan juga busuk sahaja. Kemudian berhenti. Maka ni tak ada masalah lah. Hukum dia adalah semuanya haid. Cumanya bila berlaku apabila hitam hari pertama sampai hari ke-10 hitam pekat busuk. 10 sampailah 20 hitam pekat saja atau hitam busuk saja. Maka jelas 10 hari yang pertama haid dan selebihnya istihadah. Selebihnya adalah istihadah. Tu. Selebihnya adalah istihadah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya adalah apa dia? Istihadah. Begitu juga kalau kita balikkan hari pertama sampai hari ke-9 pekat busuk saja. Hari ke-9 sampai hari ke-18 pekat busuk hitam. Maka hari yang ke-9 sampai 18 itulah hakikatnya haid. Hari pertama sampai hari ke-9 tu hakikatnya ialah istihadah. Istihadah. Kerana apa? Kerana dia lemah nisbah yang 9 sampai ke 18. 1 sampai 9 hitam dan pekat saja ataupun hitam dan busuk saja. 9 sampai 18 hitam pekat busuk. Bila hitam pekat busuk, maka dia lebih kuat daripada apa? Daripada hak yang tadi, iaitu pekat busuk saja atau pekat hitam dan busuk saja atau hitam dan pekat saja. Wa ma lahu sifatani, dan bermula barang yang baginya bagi barang itu sifatani dua sifat. Sifatani mubtada' muakhar. Lahu ta'alluq suatu mahzuf mubtada' khabar muqaddam. Khabar bagi ma. Aqwa lebih kuat ia mimma daripada barang yakni darah yang lahu baginya bagi ma tu sifatun wahidatun, sifat yang satu sifat. Sekian hari lah. Iaitu hari pertama sampai hari ke-7 hitam dan pekat saja. Oh bukan. Betul lah. Hitam dan pekat saja. Kemudian hari 8 sampailah hari ke-15 hitam saja. Tanpa pekat, tanpa bau. Hak tu jelas semuanya adalah haid. Tapi kalau hari yang pertama sampai hari ke-7 itu adalah hitam pekat saja. Kemudian 7 sampai ke-16 hitam saja tanpa pekat, tanpa busuk. Maka jelas 1 sampai 7 haid. Selebihnya adalah istihadah. Selebihnya adalah istihadah. Okay. Lepas tu kalau sama macam mana? Fa'in ta'adala. Maka jikalau seimbang ia oleh kedua darah. Mana dua sifat tu seimbang. Mana sama lah. Sama-sama kuat. Ka aswada thakhinin wa aswada muntinin. Seperti contohnya hitam yang pekat dan hitam yang busuk. Wa ka ahmara thakhinin, dan seperti juga merah yang juga pekat. Ataf au muntinin ataupun busuk. Wa aswada, dan juga hitam mujarradin yang semata-mata, sifat bagi aswad. Maka falil haidhi, maka bagi haid itu as-sabiq. Fal haidu, maka bermula haid itu khabar as-sabiqu, ialah yang dulu. Yang dulu apa? Yang dulu keluar. Jadi ini atas pandangan mu'tamad. Jadi contohnya seorang perempuan keluar darah merah hari pertama sampailah hari yang ke-8 merah serta pekat.
Kemudian merah serta pekat. Kemudian 8 sampai 14 hitam saja. Maka tu jelas itu adalah haid kesemuanya. Kalau hari pertama merah pekat sahaja. Sampailah hari ke-9. Kemudian hari ke-9 berubah warna daripada merah pekat saja kepada hitam saja tanpa pekat, tanpa pekat, tanpa pekat dan tanpa busuk. Berterusan sampailah hari ke-20. Maka jelaslah mana yang dulu keluar itu haid, yang selebihnya istihadah. Iaitu merah pekat saja ataupun busuk saja itu haid. Yang hitam saja tanpa busuk dan pekat itu dihukumkan sebagai istihadah. Ini pandangan mu'tamad. Jadi biasanya kitab fiqh dia bagi macam ni contohnya. Sebenarnya contoh ni boleh diaplikasikan pada seluruh bab istihadah. Seluruh bab istihadah. Sebab tu dalam kitab fiqh dia tidak menyebutkan warna, dia menyebutkan sifat darah. Aqwa, dhaif, adhaf. Contoh 3 warna tu. Contoh masalah 3 warna. Dhaif dia istilahkan sebagai qawiyun ataupun aqwa, dhaif, adhaf. Kuat, sangat kuat. Kemudian dhaif dan terlebih dhaif. 3 warna. Jadi kalau contoh kita buat masalah berkaitan warna saja. Hitam, merah, kuning. Hitam 7 hari, merah 7 hari, kuning 7 hari. Jelas hitam dan kuning tu merah dan hitam itu haid 14 hari, yang kuning itu istihadah kerana tamyiz. Tu kalau kita cek warna saja, kalau kita cek sifat lain, kalau ada lah. Contoh. Allah tu. Contohnya kita buat hitam. Hari pertama sampailah hari ke-7 hitam sahaja. Tanpa pekat, tanpa busuk. Hari yang ke-7 sampai hari ke-14 merah, lagi pula pekat, lagi pula busuk. Kemudian hari yang ke-14 sampai hari ke-20 kuning dan kuning. Nah, kuning sahaja. Tanpa pekat dan busuk. Maka manakah haid? Haidnya ialah merah yang pekat dan busuk. Merah yang pekat dan busuk. Sebab merah itu ketika itu darahnya aqwa. Lebih kuat berbanding hitam. Hitam tu tak busuk dan tak pekat. Maka dia darah yang dhaif. Kemudian kuning lebih adhaf. Lebih dhaif berbanding dengan hitam. Kerana hitam dan kuning nisbah warna. Dua-dua tu adalah hitam tu lebih kuat, kuning tu lebih lemah. Nisbah pada hak merah, dua-dua tu lemah belaka. Cuma kuning lebih lemah. Maka di sini haidnya ialah merah yang pekat dan busuk. Begitu. Tu atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang kedua kata sifat warna diambil kira, sifat darah diambil kira warna saja, maka iktibar warna lah. Jadi kitab-kitab fiqh yang mencontohkan hanya sekadar warna itu untuk memudahkan pembicaraan saja. Sebab tu di sini dia bahas dah bahawasanya sifat darah tu diambil 3 aspek. Jadi kita qiyas sendiri. Masalah 3 warna contohnya. Contoh lagi 3 warna. Hari pertama sampai hari ke-7 itu berwarna merah sahaja. Berwarna merah sahaja. 7 sampailah hari ke-14 bertukar pula warna daripada merah kepada perang, perang yang busuk dan pekat. Merah yang busuk dan pekat. Okey. Kemudian tukar pula jadi warna keruh ataupun kuning. Maka manakah haid dia? Haid dia ialah hari perang tu lah. Perang yang pekat dan busuk. Perang yang pekat dan busuk. Kerana apa? Kerana dia lebih kuat berbanding merah. Sebab merah tu tak ada busuk, tak ada pekat. Dia merah semata-mata.
Sedangkan perang dia ada pekat dan dia ada busuk. Nisbah warna merah menang, tapi nisbah sifat dua lagi tu perang menang. Maka perang lebih kuat daripada merah. Kemudian hak keruh dan kuning belakang tu automatiklah istihadah berdasarkan tamyiz. Tengok. Macam itulah. Biarlah sendiri hak lain-lain. Tu. Sebab tu kalau boleh ada sifat darah yang lain, busuk dan pekat tu, boleh bagi tahu. Ni. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Tulis tambah je. Ni buat ayat panjang-panjang, lepas tu kena tanya. Habis tak betul tu soalan tu, kena tanya. Dia tak payah cerita panjang-panjang, dia cerita benda perlu je. Merah takat. Hari bulan ni keluar jam sekian-sekian, merah pekat saja. Sampailah sekarang ni. Sampai sekarang pukul 8. Kemudian pukul 8 sampai esok lagi hari yang kelima, pukul 2 berhenti, keluar warna hitam yang busuk saja. Kan senang begitu. Tambah satu lagi, kalau orang tu dia warna dia macam-macam keluar. Dia kata pada pukul 2 hari yang ke-6 contohnya keluar warna merah, dia boleh tambah. Merah campur kuning campur keruh. Contoh. Hak tu nampak sangat dia tu kurang belajar sikit lah. Sebab tak perlu tulis macam tu. Bila merah campur perang, campur keruh ataupun kuning, merah lah. Dalam satu kelompok darah pak bila keluar, satu benang saja merah. Merah hukum dia. Tak payah tulis merah campur kuning, campur perang. Tak payah. Bila kita tanya ni merah campur perang, campur kuning, ni maksudnya seluruh jam ni bertukar-tukar warna ke ataupun sekaligus keluar warna macam ni? Dia cakap sekaligus. Maknanya merah je lah tulis. Tak payah tulis perang campur kuning, campur merah. Tak payah. Buat penat tulis je. Tulis merah terus. Sebab apa? Benang, satu calik daripada darah kuat lah dia. Dalam setopok darah tu, ada merah, ada kerang, ada kuning, ada keruh. Merah hukum dia. Sebab dia yang paling kuat. Dalam satu tompok tu, ada hitam, ada merah, ada perang, ada kuning, ada keruh. Hukum dia hitam. Begitu Habis. Intaha. Selesai. Mu'tadatun ghairu mumayyizatin. Mu'tadah yang tidak mumayyizah. Wahya dan bermula dia mu'tadah ghairu mumayyizah ialah allati yang mana sabaqalaha yang telah terdahululah baginya bagi perempuan itu fa'il haidun wa tuhrun, haid dan juga suci. Wala tamyiza dan tidak ada sama sekali tamyiz ai sabitun yang sabit dia tak ada. Dia pernah mari datang haid sekurang-kurangnya sekali, maknanya sebelum ni sebulan lepas dia mari haid. Tapi bila sekarang ni bulan yang kedua, lancar lebih daripada 15 hari, 15 malam. Maka dia tu kena tengoklah tamyiz tak. Ada beza darah tak? Tak boleh beza. Ataupun boleh beza, tak cukup syarat tamyiz. Maka dia itu ghairu mumayyizah. فَإِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ دُونَ 15 يَوْمًا Fa'idha kanat, apabila adalah ia perempuan, laha baginya bagi perempuan itu, isim kanat muakhar, adatun, ada adat, duna 15 yauman. Di bawah 15 hari. Maknanya sebelum tu dah keluar darah, tapi bawah 15 hari. Makna haid lah. Contoh kita kata, dia ni bulan lepas 8 hari haid, 20 hari istihadah. Itu daur dia. Daur dia sebanyak 28 hari. Fara'atid dama, maka melihat ia perempuan itu maf'ulun bih akan darah, wajawaza dan melampaui ia darah, adataha akan adatnya, adat perempuan tu. Jawabnya wajaba 'alaihal imsaku, wajib atasnya, atas perempuan tu al imsaku, oleh imsak. Imsak ni apa dia? Makna tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Kama tamsiku amsaka yumsiku. Kama tumsiku anhul haidu, seperti mana menahanlah daripadanya, daripada barang itu oleh perempuan yang haid. Cuma okey, betul lah.
Okey, sekarang ni dia kata wajawaza adataha. Hati-hati dengan ayat tu. Kalau tak faham. Bukan jawaza aktsarahu. Makna dulu dia pernah haid 8 hari. Sekarang ni dia haid 10 hari. Bulan ni. Hari ke-9 keluar darah lagi. Hari yang ke-10 keluar darah lagi. Maka Syekh Nuruddin kata wajib imsak lagi. Tak boleh kata istihadah dah. Masih lagi tempoh 15 hari, 15 malam. Mana boleh hukum istihadah lagi. Wajib atasnya imsak dan menahan diri seperti mana orang perempuan menahan diri. Kenapa lihtimali linqita'i? Kerana ada kebaralian terputus darah qabla mujawazati 15 yauman, sebelum melepasi 15 hari. Fayakunul jam'u, kemudian adalah seluruh hari. 15 hari lah kalau keluar darah itu tak lebih 15, maka semuanya itu khabar haidan, khabar yakun. Hayyo. Maka hukum haid lah. Jadi hari yang ke-8 masih lagi hukum haid. Hari yang ke-9 walaupun dia bercanggah dengan adat lepas, mesti hukum haid lagi. Hari ke-10 datang lagi, mesti hukum haid lagi. Hari yang ke-11 datang lagi, mesti hukum haid lagi. Itu jawaza adatah. Melampaui adat dia, bukan melampaui sebanyak-banyak haid. Lepas tu melampaui sebanyak-banyak haid, baru faham kata dia tu ada istihadah. Baru faham. Wala khilafa fi wujubi hadzal imsaki. Tak ada khilaf. Jadi macam mana pengajar dia mengajar kata istihadah? Ada orang mengajar kata begitu. Ada soalan kata hari pertama sampai hari ke-8 tu saya merah macam bulan lepas. Tiba-tiba hari ke-9 mari kuning, mari pegang, mari warna lain lah yang tak ada sebelum ni. Maka orang yang mengajar tu jawab, yang merah tu yang kita sebelum ni pernah merah tu haid, yang selebihnya kuning ataupun perang tak pernah keluar tu istihadah. Padahal baru dalam 15 hari. Tu tak betul. Ada orang mengajar begitu. Yang kita masalahnya mengajar tu tak apalah, mengajar tu benda simple sangat. Kalau benda payah, istihadah ke mutahayyirah, boleh tahan gerak lah. Memang patutlah tersilap tu. Tapi benda ni tak perlu silap ni. Terlalu jelas. Yang kita kesalnya dia orang pondok. Jadi dia ada image pondok tu. Image pondok. Orang belajar lah maksudnya. Lepas tu nanti kalau semua orang dah reti, dah mustaqil, dah mengajar orang, jangan berasa kita reti segalanya. Kena terima juga teguran orang. Salah tang mana. Tapi salah tu pun nak dakwa salah, kena bagi tahu ibarat lah sikit. Sebab dia pun orang belajar. Kata ni salah macam mana? Tak boleh nak burai. Tak boleh juga tu. Salah tak boleh nak urai. Tak boleh jadi bukannya dia tu tegur tu untuk dia tu cari gaduh kan. Kalau dia tu niat cari gaduh tu dia punya pasal lah. Tapi kalau teguran dia tu betul walaupun di pihak musuh sekalipun wajib terima. Jadi kalau tak boleh nak terima jangan jadi guru. Sama guru Quran ke apa. Kalau tak boleh terima orang tegur kata salah ni selama ni pegang ni, apa tu tidak ada hamas contohnya. Dia pun berada hamas. Dia kerah juga. Dah aku mengaji bersanad. Dia buat model mengaji bersanad, ambil cerita lagi tu ni. Mengaji bersanad tu. Apa tu berangin. Pula. Apa tu berangin. Jadi orang macam ni, orang yang dah mengajar ni memang cepat untuk sombong lah. Dah orang macam ni tak perlu ni mengaji lah. Tak perlu mengaji ke dia, bahaya. Bahaya. Orang tegur. Jadi kita lebih suka orang tegur. Tambah-tambah kalau kita payah-payah macam ni, kalau salah tegur lah. Tapi tegur tu biar berpatutan. Betul ke tak teguran tu satu. Lepas tu nak tegur tu betul tak salah. Kena faham lah orang nak tegur pun. Orang tegur pun begong sekali. Macam mananya. Nak tegur kan.
Jadi tak betul orang yang berpegang kata, kalau dulu 8 hari haid merah, sekarang ni keluar merah 8 hari, hari ke-9 yang ke-10 keluar warna perang ataupun kuning ke, yang lain lah yang tak ada dalam sebelum-sebelum ni. Maka dia pun pergi hukumkan merah tu saja haid, yang selebihnya istihadah. Padahal masih 15 hari. Tak betul. Tak betul. Wa idza jawaza 15. Jadi orang yang nak tegur kesalahan ataupun orang nak menerima kesalahan yang dia ada tu susah. Sebab tu Imam Ghazali sebut an-nasihatu sahlun wa qabuluha sa'bun. Nasihat itu mudah. Nak menasihat orang senang je. Tapi nak terima nasihat orang payah. Nak terima nasihat orang tu kena pakai konsep unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia sebut, jangan lihat siapa yang sebut. Ni kalau orang yang tegur tu orang muda pada kita, anak kita ke, pak saudara kita ke, ataupun siapa-siapa lah yang rendah sikit umur dia tolak lalu. Tolak. Sebab apa? Tolak lah. Muda lagi, tak tahu apa lagi. Aku buat betul dah. Habis. Makan modal tu sejak itu. Sejak sudah. Tak payahlah tegur orang macam tu. Tak makan tegur, tak wajib tegur. Okay? Kalau tak makan teguran, dia tak wajib tegur. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau seorang Islam itu meminta nasihat pada kita kena nasihat. Ad-dinun nasihah. Maknanya dia tu sudah menyerahkan agama dia, hati dia untuk kita perbetulkan dia. Jadi ad-dinun nasihah. Nasihat lah. Ni nasihat kita tak terima. Tak payah lah. Dalam kitab apa tu? Syarah Sulamut Taufiq. Yang Syekh Nawawi yang kita berhenti saat ni. Tak baca bila nak sambung tau. Dia ada cerita satu syekh yang faqih. Ulama besar. Ditegur oleh seorang budak kecil. Ditegur oleh seorang budak kecil tentang syair Imam Syafi'i yang dia kata tak betul. Tak betul ke apa, tak ingat lah. Lebih kurang begitu lah. Budak kecil tu tegur. Kata mu yang tak betul. Budak kecil tu tegur kata, yang tak betul. Wahai syekh. Tak betul macam mana? Sekian. Maka syekh tu terima. Oh betul. Nampak jalan tu. Murid-murid dia pakai marah dekat budak tu. Mu ni tegak tunggu besar ni. Tegur tok guru besar. Layak apa tak layak. Itu beri pengajaran kata walaupun dia syekh besar dah, tapi teguran tu betul lah. Jangan ada tengok dia tu budak kecil tu jadi ulama besar lah lepas pada tu. Jadi dia budak kecil sekalipun masih kalau benda tu betul, maka kita kena betulkan. Ni orang nak betulkan dia kata cari gaduh. Lah. Tu masalah. Dapat pemikiran gitu habis ya. Tak boleh ngajar. Ataupun kalau orang tengok dia mengajar pun tak siqah mana dah, tak boleh pegang. Sebab orang nak belajar ni dia nak pegang sesuatu. Sebelum dia boleh mustaqil, sebelum dia boleh jalan sendiri dengan kitab-kitab tu, dia nak pegang dengan seorang. Siapa yang boleh dipercaya ni untuk dia mengaji ni. Jadi orang yang mengajar tu kalau tanya-tanya dia tak tahu, dia kata wallahu a'lam. Hak tu kena pegang. Mana dia amanah sungguhlah dengan ilmu tu. Ni tak tahu. Dalam hati, sudah. Tak tahu ni. Hentam sajalah. Habis. Nampak salah. Jawab yakin tak yakin. Lepas tu nak jawab. Wa idza jawaza 15 apabila melampauilah ia darah itu akan 15 hari alimna niscaya mengetahuilah oleh kita annaha bahwasanya perempuan itu khabar mustahadatun, perempuan yang istihadah. Tahu? Maknanya sekarang ni aku ada darah haid, aku ada darah istihadah. Maka sekarang ni dia tidak memayizah pula. Maka fayajibu alaiha. Dia pun sebut secara umum dululah. Maka wajiblah atas perempuan tu antartasila, takwil masdar jadi fa'il yajibu. Bahawa mandi ia perempuan. Wajib mandilah. Yang kata wajib mandi ni ialah kalau hari ke-16 tu terbukti istihadah lah. Contoh kita buat contoh hari pertama sampai ke-10 hitam. Hari ke-10 sampai 20 sampai sekarang. Sekarang ni yang ke-16 ni merah. Maka nyatalah dia tu istihadah sekarang ni, maka wajib mandilah.
Mandi daripada haid tadi. Haid yang 10 hari. Thumma idza kanat, kemudian jikalau adalah ia perempuan tu khabar ghairu mumayyizatin, tidak mumayyizah, maka raddat, kembali ia perempuan tu ila adatiha, kepada adatnya, adat perempuan tu. Sebab dia mu'tadah. Adat perempuan tu yakni qadar dan waktu. Kalau tak ingat salah satu atau tak ingat dua-dua, jadi mutahayyirah. Jadi apa? Mutahayyirah. Jadi dia kena ingat salah satu. Dia kena ingat salah satu. Dia kena ingat dua-dua. Sebab itulah kita akan sebut raddat ila adatiha ni ai waqtan wa qadran. Qadar berapa hari? 8 hari haid. Berapa hari bulan? 1 hari bulan sampai 7. Hari ni pun 1 hari bulan sampai 7 haid. Selebihnya istihadah. Selebihnya apa dia? Istihadah. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fayakunu haiduha, maka adalah haidnya. Okey, soalan dulu. Contoh, hari pertama sampai hari ke-8 adat haid dia. 1 hari bulan awal 1 hari bulan sampai 8 hari bulan, adat haid dia berapa? Adat haid dia 8 hari. Adat haid dia. Hari pertama sampai hari ke-8 hari bulan. 1 hari bulan sampai 8 hari bulan Muharram haid. Kemudian suci sampai akhir bulan. Kemudian bulan Muharram Safar. Bulan Safar, bulan yang kedua, hari pertama mari darah. Hari kedua suci. Hari ketiga, hari keempat mari darah. Hari kelima suci. 6 suci. 7 sampai 10 darah. 11 sampai 12 suci. 12 sampai 14 darah. 15 suci. 16 darah sampai 18. Kemudian berhenti. Kalau dia ghairu mumayyizah, okey, kena kembalikan dia punya haid kepada adat dia. Sekarang ni adat dia tu 1 hari bulan sampai 8 hari bulan. Maka bulan Safar pun 1 hari bulan sampai 8 hari bulan haid. Cumanya kita ulang balik yang Safar ni. Hari pertama haid. Hari kedua suci. 3 dan 4 haid. Merah suci. 6 dan 7 haid. 8 suci. Ambil situ ya. Sebab nak ambil 8 hari haid ni. 8 hari bulan ya maksudnya. Okey. Maka ada yang suci ketika adat haid dia. Maka adakah dia haid ataupun tidak? Faham tak soalan? Kan semalam bulan lepas bulan haram tu 1 hari bulan sampai 8 hari bulan tu darah mari haid. Tapi bulan ni dia keluar lebih daripada 15 hari. Dia zatut taqatta'. Orang yang terputus-putus darah. Jadi dia kena kembalikan bulan Safar ni 1 hari bulan sampai 8 hari bulan haid. Seperti mana 1 Muharram sampai 8 Muharram haid. Tapi ketika Safar tu nak hukum haid, ada celah-celah tu yang tak ada darah. Contoh, hari pertama darah, hari kedua suci, hari ketiga keempat darah, hari kelima suci, hari keenam 7 darah, hari ke-8 suci. Adakah semua haid? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Atas pandangan qaulus sahbi. Sini dia guna qaulus sahbi wa qaul laqti. Sebab tu kena tahu. Qaulus sahbi 7 hari sahaja haid daripada hari pertama sampai hari ke-7. Haid semua. Dia tak sampai hari ke-8. Sebab apa? Sebab apa? Ya. Betul tak contoh tadi? Betul lah. Hari pertama kita kata keluar darah. Hari kedua suci. Hari ketiga keempat keluar darah. Hari kelima suci. Keenam ketujuh keluar darah. Ke-8 suci. Maka menurut qaul sahbi apa dia? Celah-celah antara darah itu hukum dia haid pada hukum. Maka hari pertama suci secara hakikat kerana keluar darah. Hari yang kedua suci pada hukum kerana dicelahi dengan hari pertama dengan hari ketiga darah. 3, 4 haid kerana dia darah. Hari kelima haid juga pada hukum kerana dicelahi antara 6 dan juga 6 pula 4 dengan 4 dan juga 6 yang dihukumkan haid. 6 dan 7 haid kerana keluar darah.
8 bukan haid sebab dia tak ada darah. Hari ke-9 walaupun keluar darah, kaedah qaul sahbi apa dia? Yang kapit antara dua darah yang bukan darah haid, dia bukan haid. Jadi suci yang hari ke-8 bukan haid. Kerana hari ke-9 istihadah, hari ke-7 haid. Itu kembali kepada adatnya, tapi dia punya darah pada bulan Safar 7 hari. Itu qaul sahbi. Kalau qaul laqti. Qaul laqti payah sikit ni. Qaul laqti ada dua pandangan. Satu adat, satu imkanul adah. Imkanul adah dalam imkanul haid. Kalau adat, atas pandangan pertama adat mudah. Okey, 8 hari juga. Kita ambil 8 hari, pempek siap-siap, pak. Dalam tempoh 18 hari yang keluar darah itu sahaja haid. Yang suci-suci itu, yang tak keluar darah tu suci. Jadi menurut pandangan pertama qaul laqti ni, okey, hari pertama haid kerana keluar darah. Hari kedua suci kerana tak keluar darah. 3 dan 4 haid kerana keluar darah. 5 suci kerana tak keluar darah. 6 dan 7 haid kerana keluar darah. 8 suci kerana tak keluar darah. Maknanya apa? Hari pertama, hari keempat, hari kelima, hari pertama, hari ketiga, hari keempat, hari keenam, hari ketujuh. 5 hari saja haid. Itu pandangan pertama qaul al-laqti. Kalaulah dia guna atas pandangan yang kedua qaul laqti, iaitu imkan, al-imkan. Berdasarkan al-imkan, maka kena ambil tempoh 15 hari letak siap-siap. Pak. Dalam tempoh 15 hari ni, 8 hari yang keluar darah, haid. 8 hari yang keluar darah, haid. Jadi, hari pertama contoh keluar darah. Okey, haid. 1. Hari kedua suci, bukan haid. Hari yang ketiga dan keempat keluar darah. Ketika itu, haid. 2, 3, 4. 3 dah. Hari kelima, suci. Hari ke-6, ke-7 keluar darah. Haid. 6, 7. Hari ke-8, suci. Hari ke-9 dan 10 keluar darah. 9, 10. 7 dah. Kemudian hari ke-11, suci. Hari ke-12 keluar darah. 8. Jadi, hari pertama sampai hari ke-12 yang keluar darah. 8 hari, haid. Yang tengah-tengah suci, suci. Itu qaul laqti yang kedua. Qaul laqti yang kedua. Dalam bab mustahadah, ghairu mumaizah, dhatut taqatta'. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fayakunu, mana tadi hilang dah. Fayakunu haiduha, maka adalah haidnya, haid perempuan tu, ayyamal adati, ialah hari adat, fil qadri, pada qadar, jar majrur ataf, wal waqti, dan waktu. Itulah. Qadar dan waktu lah. Kalau kita ambil hak mutasil dulu, hari pertama, 1 hari bulan sampai 8 hari bulan Muharram, dia haid. Lepas tu suci sampai akhir bulan. Kemudian bulan Safar, 1 hari bulan keluar darah, zahir hukum haid. Sampailah keluar hari yang ke-17. Keluar darah semua. Maka kembali kepada adat, 1 sampai 8 hari bulan awal tu haid, yang selebihnya istihadah. Gitu ya lah. Contoh lagi, hari yang kelima, 5 hari bulan Muharram, sampailah 10 Muharram, haid. Kemudian suci sampai akhir bulan. Kemudian bulan Safar, 1 hari bulan, keluar, haid. Zahir hukum haid lah, sebab dah suci 15 hari. Okay. Kemudian keluar lebih, sampai hari yang ke-18, ataupun 20. Maka dia pun tak boleh beza darah. Maka kembali kepada adat. Adat dia apa dia? Adat lepasnya 5 hari bulan, sampai 10 hari bulan, dia haid. Maka Safar pun 5 hari bulan sampai 10 hari bulan hukum haid. Yang lebih-lebih tu istihadah. Itu maksud qada ada waktu. Lepas tu kalau tak ingat qada ada waktu, jadi mutahayyirah. Tak tahu nak hukum apa sekarang ni. Boleh jadi dia haid hari ke-16, boleh jadi istihadah hari ke-16, maka hukum mutahayyirah berlaku. Wa ma ada zalika, dan bermula barang yang selain demikian itu, al-madhkur yang tersebut, fahuwa, maka bermula dia ma ada zalika tuhurun, suci ya.
yang lain daripada qadar waktu yang ada tu. Suci. Maka yang contoh tadinya, hari pertama 1 hari bulan sampai 4 hari bulan Safar, istihadah. 11 sampai 20 Safar, istihadah. 5 sampai 10 Safar, haid. Kerana sebelumnya 5 sampai 10 Muharram, haid. Begitu. Lepas tu kena guna kalender Masihi. Wajib lah. Tak boleh guna Masihi. Tak tepat. Lepas tu kalau tanya soalan, guna tahun Hijrah. Bukan guna Masihi. Mudah sikit nak tengok. Kalau dia tu dah ada adat, bagi nyatakan. Adat tu keluar bila? 1 sampai, 10 sampai 15 Muharram dulu, saya ni haid. Lepas tu suci. Sekarang ni masuk bulan Safar, lebih 15 hari. Mana haid? Kalau dia tak boleh tamyiz, maka kita kena kembali kepada adat sebelumnya. Adat sebelumnya kena bagi tahulah. Kalau kita syak, dia tu ghairu mumayyizah. Ataupun bagi terus, tak apa. Yang bagi adat tu pula, setiap hari bulan tu, kalau dia peseng berterabur adat dia, maka bagi hak adat terkini sudah. Terabur ni maksudnya, bulan Muharram 6 hari, bulan Safar 8 hari, Muharram, Safar, Rabiul Awal 8 hari, Rabiul Akhir 2 hari, Jamadil Awal 10 hari. Terabur. Mana tak tetap. Tu bagi terkini sudahlah. Tapi kalau adat dia itu intizam, dia susun elok. Contoh, Muharram haid dia 5 hari. Safar haid dia 6 hari. Muharram, Safar, Rabiul Awal haid dia 7 hari. Rabiul Akhir dia balik 5 hari. Kemudian Jamadil Awal 6 hari. Jamadil Akhir 3 hari. 7 hari. Kemudian mari bulan seterusnya istihadah. Sini kena bagi daripada hari pertama, bulan pertama sampai bulan ke-6. Sebab dia intizam. Kalau tak ingat, dia akan mari mutahayyirah juga. Dia akan mari apa? Mutahayyirah juga, tak ingat intizam. Ingat dah adat yang lepas, tapi adat yang lepas tu dia tersusun elok 2 kali. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Contoh. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Bulan yang ke-7 istihadah. Nak kembali kepada adat mana? 5 ke 6 ke 7? Ada tu. Maka kalau dia tak ingat intizam dia ada ihtiyat yang tersendiri. Macam orang mutahayyirah. Bukan mutahayyirah, dia ada ihtiyat yang tersendiri macam mutahayyirah. Tu mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kita tak bagi tahu sini lah sebab dia tak sebut. Mungkin dalam Izalatul Iltibas detail lah. Kemudian Allah semalam pun coh pala. Turul manik, Izalatul manik pun. Pening tak? Depa lah pening, tak pening. Wa fi syahri tsani wa ma ada dhalika fa huwa tuhurun wa taqdi salatahu. Dan mengqadha ia perempuan akan sembahyangnya. Salataha lah. Salataha salatal mar'ah. Akan sembahyangnya sembahyang perempuan tu. Wajib qadha bila? Wajib qadha yang dalam keadaan suci yang dia tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang bukan sengaja, tinggal sembahyang kerana zahir hukum haid, rupa-rupanya istihadah. Waktu tu kena apa dia? Kena Allahumma salli ala Muhammad, kena qadha sembahyang lah. Okey. Wa fi syahri tsani, dan pada bulan yang kedua. Adakah mesti bulan kedua? Tak mesti. Pada bulan yang keduanya, as-sani mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih pula. Sifat. Idza istamarra biha, padanya pada perempuan. Jikalau berterusanlah padanya pada perempuan itu fa'il ad-damu oleh darah, wajawazal adata, dan melampaui ia darah akan adat, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tu khabar taghtasilu, mandi ia perempuan inda mujawazatil adati, ketika melampaui adat. Suruh mandi tu ni lain sikit. Ni lain sikit . Hak ni mujawazatul adah, dia kena mandi dah. Okey, macam ni. Jadi bulan lepas, bulan Muharram 1 sampai 8, dia keluar hitam. 8 sampailah 8 sampai 20 merah. Maka hukum zahirnya pada hari ke-16 tu dia akan hukum 8 itu haid, selebihnya suci.
Istihadah lah sebab tamyiz. Maka 8 hari haid. 9 hari yang ke-8 yang merah sampai hari ke-20 suci. Ia dengan makna istihadah. Kemudian bulan seterusnya Safar. Hari pertama keluar hitam. Oh, dia rasa macam minggu lepas ni, macam bulan lepas ni. 2 hitam, 3 hitam, 4 hitam, 5 hitam, 6 hitam, 7 hitam, 8 hitam, 9 merah. Oh, macam minggu lepas lah, macam bulan lepas ni. Pengalaman akunya hari yang ke-9 ni akan berterusan sampai ke-20 macam minggu lepas, macam bulan depan, macam bulan lepas. Maka hari yang ke-9 ni dia wajib mandi dah bila bertukar daripada warna kuat kepada warna lemah. Dia kena wajib mandi. Sebab apa? Sebab zahirnya adat dia macam dulu. Zahir. Kemudian berlaku sungguh begitu. Begitu lah. Jadi hari yang ke-9 dia kena mandi dah. Andai kata berlaku sebaliknya. Hari ke-9 dia mandi dah. Dia pun semayang lah dalam keadaan istihadah lah dianggapnya. Tiba-tiba hari ke-14 berhenti. Tak lari dah. Maka dia cerak kata, Allah. Hari pertama sampai ke-14 ni haid belaka. Sebab bawah 15 hari 15 malam. Canggah dengan yang lepas. Itulah hukum dia. Hak ni mujawazatul adah kena mandi dah. Mujawazatul adah kena mandi dah. Beza hak tadi. Lepas tu dia kata wajawazal adata, melampaui darah itu akan adat, maka fa innaha taghtasilu, maka sesungguhnya perempuan itu mandi ia inda mujawazatil adati, ketika melampaui adat. Ketika apa? Melampaui adat. Lianna, kerana bahawasanya kita alimna, mengetahui oleh kita bisyahril awwali, dengan bulan sifat yang pertama tu, annaha, bahawasanya perempuan tu khabar mustahadatun mustahadah, maka wadzahiru baqa'uha, kaedah pekah. Wadzahiru baqa'uha ataupun al-aslu baqa'uh, asalnya kekal yakni kekal dalam keadaan dia punya daur, dia punya pengalaman mustahadah yang lepas. Baqa'ul mustahadah, maka bermula zahirnya ialah kekal istihadah, maka dia kena wajib mandi bila tukar darah. Tapi mesti bertepatan lah 8 hari 8 hari 8 hari 8 hari. Tapi kalau hari yang ke-9 tu masih lagi hitam, masih lagi kuat, tak boleh mandilah. Sebab dia bercanggah dengan hak lepas. Ini kita kata ni kalau bulan lepas darah kuat 8 hari. Kemudian 12 hari darah selebihnya darah yang lemah. Kemudian mari datang bulan sekarang ni pula darah kuat 8 hari. Iaitu hitam tu. Hari yang ke-9 bertukar ke darah apa? Darah kuat, darah lemah. Maka wajib mandi kerana dia tu macam bulan lepas. Zahirnya macam bulan lepas. Tu Kemudian habis wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Baca dak lagi Mu'tadah mumayyizah, mu'tadatun mumayyizah. Mu'tadah perempuan yang beradat, lagi pula mumayyizah. Bi ankanat, dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi mu'tadah itu isim kanat muakhar, adatun, ada satu adat sifat, ma'rufatun, yang dikenali, yang diketahui akan dia akan adat. Qadran wa waqtan, qadar dan waktu. Makna dia tahulah qadar waktu bulan lepas, berapa hari haid, bila, berapa hari bulan haid. Tetapi sekarang ni dia wa mayyazat ad-damal kharija, dan memberi, dan boleh membeza ia seorang perempuan akan darah yang keluar. Bi antara, dengan sekira-kira bahawa melihat ia perempuan akan maf'ulun bih qawiyan, darah kuat, wa dha'ifan, dan darah lemah. Fayuhkamu laha, maka dihukumkan baginya, bagi perempuan tu, yakni fayuhkamu damu, maka dihukumkan akan darah baginya, bagi perempuan tu, bitamyizin, dengan tamyiz. La adatin, bukannya adat, mukhalifatin, yang bercanggah ia adat, lahu, baginya, bagi tamyiz. Mana pandangan mu'tamad tamyiz lah. Sini kan ada khilaf.
Pandangan Mu'tamad kata tamyiz, pandangan kedua kata kembali kepada adat. Kita cerita dululah tamyiz ni. Jadi tamyiz ni cukup banyak lah. Tak cukup lah dengan kitab ni. Mungkin Izalatul Iltibas tu boleh lah bagi clue-clue sikit. Izalatul Iltibas mungkin kita detailkan lah. Jadi makna dia tamyiz. Makna dia cukup syarat tamyiz lah. Darah kuat, tidak keluar kurang 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuat, tidak keluar lebih 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah lemah itu mestilah bersambung 15 hari 15 malam kalau dia keluar berterusan. Kemudian yang syarat keempat, tidak boleh darah lemah itu celah-celah dengan darah kuat. Kalau celah-celah dengan darah kuat, jadi ghairu mumayyizah. Hak tu biasanya dalam bab celah-celah tu hitam 2 hari, merah 2 hari. Hitam 2 hari, merah 2 hari. Hitam 2 hari, merah 2 hari. Sampai lebih 15 hari. Macam tu keadaan dia, ghairu mumayyizah. Kerana tak cukup syarat keempat, iaitu darah kuat, darah lemah berterusan dan juga diselahi dengan darah hitam, darah yang kuat. Ataupun 3 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari hitam, 3 hari merah. Sama lah. Sampai lebih keluar 15 hari. Tapi kalau 3 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari hitam, merah, 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 merah. Kalau bawah 15 hari, semua haid daripada hitam pertama sampai hitam terakhir. Kalau ada merah yang celah-celah antara kuat dengan kuat, dia kuat juga. Tu kaedah dia. Ni. Falau kanat, maka jikalau adalah adatuha, adatnya, adat perempuan tu khamsatan, 5 hari min awwalis syahri, daripada awal bulan. Mana 1 hari bulan sampai 5 hari bulan, haid adat dia. Wa baqiyatuhu wa baqiyatus syahri, dan bermula baqinya baqi bulan tu khabar tuhurun. Mana hari ke-5 yang berhenti darah tu sampai hari ke-30 hari bulan suci. Maka falamma, maka tatkala nazala 'alaiha, turunlah atasnya, atas perempuan itu, fa'il ad-damu, darah. Turun darah ni, keluar darah lah. Wastamarra, dan berkekalan ia darah. Wastamarra makna istimrar, keluar lebih 15 hari. Maka dia pun tengok, ra'at, telah melihat ia perempuan asyaratan, yakni selama asyarata yaumin, selama 10 hari, aswada maf'ul bih, akan hitam. Lihat hitam 10 hari. Min awwali syahri, daripada awal syahr, iaitu bulan Safar. Yang bulan lepas, 1 Muharram sampai 5 Muharram, haid. Kemudian selebihnya adalah istihadah. Istihadah pula. Selebihnya adalah suci. Kemudian bulan Safar, hari pertama tu, 10 hari, keluar darah hitam. Wa baqiyatuhu, dan baqinya baqi syahr. Baqi daripada bulan tu, ahmar. Merah. Maka kana haiduha, adalah haidnya, haid perempuan tu, al-asharatu, 10. 10. Jadi 1 hari bulan Safar sampai 10 hari bulan Safar yang keluar warna hitam. La, al-khamsatu, bukan 5. Bukannya 1 hari bulan Safar sampai 5 hari bulan Safar, macam 1 Muharram sampai 5 Muharram. Tak boleh. Bukan ikut adat, ikut tamyiz. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ikut adat juga. Ikut apa dia? Ikut adat juga. Gitu. Lianna tamyiza, kerana bahawasanya tamyiz itu aqwa, lebih kuat minal adati, daripada adah. Lianna tamyiz, kerana bahawasanya tamyiz alamatul khabar, ialah alamat fi sahibatihi. Bukan. Liannal adah, kerana kena sebut liannaha lah. Kerana bahawasanya adat itu alamatun, alamat fi sahibatihi, pada pemiliknya, pemilik darah. Adapun tamyiz alamat pada darah. Alamat pada darah dengan alamat pada sahib darah, alamat pada darah lebih kuat daripada sahib darah. Kerana kita nak menghukumkan darah, bukan menghukumkan sahib darah. Tilik kat situ. Falau kanatil adatu ghaira mukhalafatin, jikalau adalah adatnya itu khabar kanat, tidak bercanggah li tamyiz, akan tamyiz. Tak bercanggah, makna sama. Contoh, Muharram 1 hari bulan sampai 5 hari bulan, kemudian suci. Mari bulan Safar, lebih 15 hari 15 bulan keluar. Cumanya 1 hari bulan sampai 5 hari bulan hitam, 5 hari bulan sampai hari yang ke-20 merah. Maka berapa hari haid dia? Haid dia ialah 5 hari pertama. Hari pertama, 5 hari pertama ni sama macam adat lepas. Tu makna tak bercanggah.
Kamalau seperti mana bahawa jikalau adalah adat perempuan tu khamsata ayyamin, 5 hari min awwal syahri, daripada bulan yang pertama. Awal bulan lah. Faja'at tamyizu kadzalika, maka datanglah fa'il oleh tamyiz begitu juga. Kadzalika khamsati ayyam. Seperti 5 hari juga. Maka hukimalaha bihima, dihukumkan akan darah baginya, bagi perempuan tu, bihima dengan keduanya, nya tamyiz dan adah ma'an sekaligus. Sebab bersamaan. Apa dia sebut sini? Sebut macam ni sebab takut kita faham kalau tamyiz bersamaan dengan adat, tak guna tamyiz. Tak. Guna juga tamyiz walaupun berbetulan dengan adat. Dengan mana katanya pandangan kuat ni, guna tamyiz sama ada mukhalafah dengan adat ataupun tidak. Begitu. Kalau adat dia lebih banyak daripada tamyiz, tetap tamyiz. Tamyiz dia lebih banyak daripada adat, tetap tamyiz. Tamyiz dia sama dengan adat, tetap tamyiz. Begitu. Tu nak kata. Tu pandangan yang mu'tamad. Lepas tu, dia pun sebut pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni pandangan yang tidak mu'tamad lah. Warra'yu tsani, dan bermula pandangan yang keduanya, lil ulama'i, bagi para ulama itu, huwa raddu, ialah khabar, kembali ilal adati, kepada adat. Mana tolak pada adat. 1 Muharram sampai 5 Muharram haid, warna hitam, selebihnya suci. Dari bulan Safar 1 Muharram sampai 30 Muharram atau 25 Muharram, 25 Safar, 25 hari keluar darah. Yang mana 10 hari hitam, selebihnya merah. Kalau tak ikut tamyiz, maka haid dia berapa? 5 hari juga. 1 hari bulan sampai 5 hari bulan Safar, macam 1 hari bulan sampai 5 hari bulan Muharram. Walaupun 10 hari keluar darah hitam. Kerana berdasarkan pandangan kedua, ikut juga adat lepas. Ikut juga adat lepas. Pandangan siapa ni? Wahuwa, dan bermula dia ar-ra'yu tsani itu qaulu Khairan, perkataan Imam Khairan, wal Istikhri, dan pandangan Imam Al-Istikhri. Sebut nama payah tak? Ulama mazhab Syafi'i. Wa madhhabu Abi Hanifah, dan madhhab Abu Hanifah. Wa Ahmada, dan Imam Ahmad, liqaulihi, kerana sabda nyonya Nabi SAW. Selamat ada hadis ni. La tanzur, maka lihatlah oleh engkau, adadal layali, bilangan malam-malam, wal ayyami, dan hari-hari, allati kanat, yang mana adalah ia seorang perempuan tu, tahiduhunna. Yang kita duk cari tahiduhunna ni, sebenarnya tahiduhunna ay tahidu fihinna dalam syarah hadis. Yakni yang berhaidlah ia seorang perempuan padanya pada malam-malam dan hari-hari tu. Pada malam-malam dan hari-hari yang lepas. Tu. Walam yufassir, dalam keadaan Nabi SAW tidak memperincikan. Dia tidak memperincikan kena kembali kepada tamyiz ke apa ke, tak ada. Jadi banyak sekali dalil yang sebegini, ini lebih untuk memudahkan orang awam lah. Sebelum dia belajar detail tu, belajar detail lagi bagus. Kerana lebih tepat dengan kaedah mazhab. Cumanya kalau dia tak belajar detail, nak memudahkan dia ibadat, guna pandangan kedua, tak apa. Tu pun kalau ingat adat, tak ingat adat, tahirah lah pula. Mutahayyirah pula kalau tak ingat adat. Wali annal adata, tu ilah yang kedua, kepada atas pada liqaulihi. Dan kerana bahawasanya adat itu qad thabatat khabar li anna, sungguh telah sabit ia adat, wastaqarrat, dan tetap ia adat. Mana tak berubah. Adat ni tak berubah. Tamyiz yang berubah. Jadi benda yang tak berubah lebih kuat daripada benda yang berubah. Begitu pula kaedah yang kedua. Adat tak berubah dah. Adat 5 hari macam tu. 5 hari. Memang adat berubah. Tapi adat maknanya bulan lepas tu duk tetap situ lah. Memang adat boleh berubah. 5 bulan lepas 5 hari. 4 bulan lepas 6 hari. 3 bulan lepas 8 hari haid. 2 bulan lepas 1 hari haid. Bulan lepas 6 hari haid. Memang berubah dari sudut tu. Tapi nak tetapkan adat tu, tetap 6 hari, bulan lepas 6 hari tu tak berubah. 8 hari tu tak berubah. Maka benda yang tak berubah lebih kuat daripada benda berubah. Kerana tamyiz boleh berubah. Kerana tamyiz boleh berubah. Asalnya hari pertama keluar darah merah. Okey, dia tengok darah merah.
Tengok lebih 15 hari. Maka darah tadi tu daripada boleh tamis jadi tak boleh tamis. Faham? Daripada boleh tamis tiba-tiba tak boleh tamis, berubah. Daripada boleh tamis tiba-tiba tak boleh tamis. Jadi tamis ni boleh berubah. Asalnya boleh tamis sebab nampak merah. Okeylah. Merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah kuning, merah kuning. Contohnya. Boleh tamis lah. Tiba-tiba keluar lebih daripada 16 hari, 15 hari. Maka, ghairu mumaizah. Tamis tak cukup. Tamis akan hilang. Tu lagi dia akan sebut, wattamizu mu'ridun lizzawal. Tamis itu membawa kepada hilang. Hilang apa? Hilang dengan mana tak boleh tamis. Jadi ada kadang-kadang boleh tamis, ada kadang-kadang tak boleh tamis. Maka tamis ni boleh hilang, boleh mari. Adapun adat duk begitu. Mu dapat tamis ke, tak dapat tamis ke, adat tetap begitu. Tu maksudnya. Nampak macam kuat juga orang berdua ni pun. Lepas tu dia kata wattamizu mu'ridun lizzawali, sedangkan bermula tamis itu membawa kepada hilang. Hilang makna tak boleh tamis. Mu'tadah ke, mubtadaah ke, mumaizah ke, ghairu mumaizah ke, adat tetap boleh begitu. 5 hari, lepas sudah. Tak ada kalau tiba-tiba dia ni mu'tadah, adat dia daripada 5 hari jadi 6 hari. Tak ada. Dia tiba-tiba ghairu mumaizah, dia daripada 5 hari jadi 3 hari. Tak ada. Dia tak berubah adat tu. Adat tetap. Tak yang berubah, tamis. Bila dia mu'tadah atau mubtadaah yang mumaizah, dia boleh tamis. Bila dia jadi ghairu mumaizah, tak boleh tamis. Tu mu'ridun lizzawal. Dia boleh menerima hilang. Dia boleh hilang. Dia boleh tak boleh. Dia boleh tak boleh. Dia boleh tak boleh tamis. Dia boleh tak boleh tamis. Maka bila begitu, adat lebih kuat. Ni hujah dia lah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita atah pada liqaulihi pun boleh. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana sabdanya Nabi SAW li ummi Habibata. Kepada Ummu Habibah. Umkuthi, hendak tahanlah oleh engkau. Qadra ma kanat. Qadar barang yang adalah ia barang. Yang ni haid lah. Tahbisuka yang menghalang. Tahbisuki yang menghalang akan dikau. Haidatuki. Oleh haid engkau. Makna tahanlah oleh engkau semayang puasa, jangan buat semayang puasa qadar yang kamu dulu haid. Thumma ghtasili, kemudian mandi, yang lepas daripada tu wasalli, dah semayang. Dan semayanglah oleh engkau. Fi'il amal belakang. Wa fihi ay wa fi hadzal hadis ar-raddu ila al-adati, kembali kepada adat. Hadis ini menunjukkan ia kembali kepada adat. Nabi SAW sebut umkusi qadra ma kanat. Kanat ni fi'il madhi. Yang dulu. Tahanlah oleh engkau akan qadar barang yang dulunya haid, yang menghalang, yang mencegah engkau oleh haid engkau. Tahan situ. Berapa hari lah? Tapi biasa dia lebih lah ni. Sebab tu suruh mandi dah sembahyang. Dan hari yang dia tu tak haid, yang dia tak sembahyang, wajib qada semula. Kenapa kena kembali pada adah? Li'annal adata. Kerana bahawasanya adat itu aqwa, lebih kuat. Likauniha, kerana keadaannya. Kerana adat tu, khabar kaun, la tabtulu dalalatuha. Tidak batal oleh penunjuk adat. Adat tetap sampai bila-bila. Kita kata tadi. Adat itu sabatat wastaqarrat. Tetap dan kekal sampai bila-bila. Dia mu'tadah ke, mumaizah ke, ghairu mumaizah ke, mubtadaah ke, mumaizah ke, ghairu mumaizah, adat dia tetap macam tu. Cuma nak guna ke tak, itu lain cerita. Tapi adat memang begitu. Memang begitulah. Sampailah bila-bila. Tapi kalau tamis, belum tentu dia dapat. Kadang-kadang dapat tamis, kadang-kadang boleh tak dapat tamis. Bila kadang-kadang boleh dapat, kadang-kadang tak boleh dapat, dia mu'ridul lizzawal. Maka benda yang jelas dalalahnya, yang tidak batal dalalah penunjuk kepada adat itu, lebih jelas dan lebih kuat daripada benda yang dalalahnya, penunjuknya itu boleh hilang. Boleh batal. Jadi kadang-kadang boleh tamis, kadang-kadang tak boleh tamis. Makna tu batal. Dalalah itu batal. Menerima batal. Tapi kalau adat tak terima batal. Dia tetap sampai bila-bila. Sampai kiamat. Batu. Wallaunu, dan bermula darah itu. Darah sini makna sifat lah.
Jadi Syekh mudah-mudah lah buat kata darah sebab biasanya kita confirm dengan darah. Darah itu idza zada apabila lebih ia darah ala aktsaril haidi atas banyak-banyak haid batalat dalalatul laun. Maka batallah oleh dalalahnya penunjuk darah. Darah sini nak tamyiz itulah. Maka lebih daripada aktsarul haid batal tamyiz tu. Kenapa? Kerana boleh jadi dia itu tidak, boleh jadi dia itu sewarna saja sehingga kan tidak boleh dapat tamyiz. Dan boleh jadi tamyiz. Boleh jadi tamyiz dan boleh jadi tidak tamyiz. Kalau tidak tamyiz tak boleh. Kalau tamyiz boleh kata boleh lagi. Boleh kata boleh lagi. Jadi ketetapan tamyiz itu goyah. Dia tak macam adat. Dia tidak macam adat. Adat ni tetap. Kalau 5 hari bulan lepas, 5 hari lah macam tu. Sama ada bulan ni dia mu'tadah, kamu mubtada'ah, kamu mumaizah, ghairu mumaizah, adat tetap gitulah. Tapi kalau tamyiz belum tentu. Kadang-kadang boleh tamyiz, kadang-kadang tak boleh tamyiz. Fama la tabtulu dalalatuhu aqwa wa aula. Ay aula mimma tabtulu dalalatuhu. Maka bermula barang yang tidak batal lah oleh dalalahnya, penunjuknya, alamatnya. Alamat barang lebih kuat, aqwa, khabar, aula dan juga lebih utama. Yakni mimma tabtulu dalalatuhu. Daripada barang yang batal lah ia oleh dalalahnya adalah barang. Jadi yang boleh batal ni tamyiz. Yang tak boleh batal bahkan tetap ni adat. Maka adat lebih kuat daripada tamyiz, dihukumkan adat walaupun mu'tadah mumaizah. Itu cerita dia. Begitulah lebih kurang. Tatimatun. Penutup. Penutup ni. Zakarna telah menyebut oleh kami. Anna madhhab syafi'i. Bahawasanya madhhab syafi'i itu. Annal adata. Jumlah tu jadi khabar anna. Madhhaba isim anna. Syafi'i mudhafu ilaih. Annal adata. Al-adata isim anna. Bahawasanya adat itu. Idza infaradat. Apabila bersendirian ia adat. Umila biha, diamalkan dengan dia dengan adat. Ataupun amila, beramalah ia seorang dengan dia dengan adat. Maksud apa infaradat ni? Maksudnya kalau dia mubtada'ah, tak pernah datang haid. Tak boleh kok. Sekejap. Okey, betul lah. Contoh seorang perempuan ni datang darah lebih 15 hari. Okey, lebih daripada 15 hari. Dia mumaizah ke tak mumaizah? Dia tak mumaizah. Bila tak mumaizah, maka tinggal apa yang kita nak kembalikan? Tinggal adat saja. Ni, idzan faradat, apabila tunggal atau apabila tertinggallah adat. Adat seorang yang kita boleh kembali. Maka diamalkan dengan adat lah. Ni bagi yang ghairu mumaizah. Wa idzan faradat tamyizu umila bihi. Apabila bersendirianlah oleh tamyiz, maka amila pun boleh, beramallah ia seorang bihi dengan dia dengan tamyiz. Dengan makna apa? Dengan makna dia tidak pernah ada adat sebelum ni. Mubtada'ah, first time mari darah. First time tu dah tamyiz dah. Maka hak tu tidak boleh nak kembali pada adat, tak boleh kembali pada adat. Memang semata-mata kena tamyiz. Tak ada dah adat-adat, mana ada. Maka hak ni hukum dengan adat. Beza. Tadi tu, infaradat umila biha bil adah. Dengan makna, dia ni pernah dah datang sebelum ni. Ataupun kita boleh buat dua contoh. Mu'tadah, mubtada'ah. Mu'tadah tak boleh. Mu'tadah tak ada adat. Mu'tadah saja. Mu'tadah saja. Sekarang ni dia keluar lebih 15 hari. Kemudian satu warna. Boleh tak kembali pada tamyiz? Tak boleh. Maka itulah. Idzan faradat. Al-adatu. Apabila adat saja kita boleh hukum, maka dihukumkan dengan adat. Tu. Tapi kalau tamyiz sahaja yang kita boleh, contoh mubtada'ah. Contoh mubtada'ah first time main darah, dia boleh tamyiz. Maka dia tu kena guna tamyiz sahaja. Tidak boleh guna adat sebab dia tidak pernah keluar sebelum tu. Wa idza jitama'a, dan apabila berhimpun kedua-duanya, tamyiz dan juga adat, quddimat tamyiza ataupun qaddamat tamyiza. Boleh juga quddimat tamyizu. Didahulukan akan tamyiz ala sahih ay ala al-qaul sahih, atas pandangan sahih. Contohnya dia itu mu'tadah
Lagi pula mumayyizah. 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka hak ni boleh tak hukum adat? Boleh juga. Boleh tak hukum tamyiz? Boleh juga. Maka hak ni didahulukan tamyiz. Mu'tadah mumayyizah didahulukan tamyiz menurut pandangan sahih. Menurut pandangan yang muqabil didahulukan adat. Gitu. Tu. Tu mazhab kita lah. Lepas tu dia sebut nama lain, mazhab lain pula. Wa qala Ahmadu, dan bermula berkata Ahmad, ya'malu, beramalah ia seorang, bikulli minhuma, dengan salah satu daripada keduanya, adat dan tamyiz, alan firadihi, atas bersendirian kullu minhuma. Sama juga macam mazhab Syafi'i. Kalau dia mubtada'ah dan dia tu first time mari darah, boleh tamyiz darah, maka hukumnya dengan tamyiz. Kalau dia itu mu'tadah dan dia tu keluar lebih 15 hari, satu warna saja. Boleh tamyiz tak? Tak boleh tamyiz. Maka memang kena kembali kepada adat saja. Tapi kalau idza ijtama'a, kata Imam Ahmad, wa taqaddamal 'adatu qaddama yuqaddimu wa tuqaddimul 'adata. Jadi gitulah. Dia tak boleh gini. Taqaddama kalau dibaca fi'il madhi, dia kena taqaddamat. Kerana al-'adatu jadi fa'il. Ni qaddama yuqaddimu taqdiman. Jadi tuqaddimu. Tuqaddimu ay tuqaddimul mar'ah al-'adata maf'ulun bih. Mendahulukan ia perempuan akan adat. Bila? Idza jitama'a. Apabila berhimpun antara tamyiz dan juga adat. Contoh dia mu'tadah. Dia tu mu'tadah lagi pula mumayyizah. Contoh 15 hari keluar darah lebih. 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka menurut Imam Ahmad, didahulukan adat berbanding tamyiz. Kalau kita, pandangan sahih, menurut kita mazhab Syafi'i, didahulukan tamyiz. Kerana dia mu'tadah mumayyizah. Menurut Imam Ahmad, kena guna adat. Yang mana guna adat ni? Pandangan kedua mazhab Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Abu Hanifah wa Thawri dan Imam Thawri, la yu'tabaru tamyizu mutlaqan. Tu dia lagi terus. Tidak diambil kirakan tamyiz itu secara mutlak. At-tamyizu naib fa'il. Tak ambil tamyiz tak ada. Tamyiz ni tak ada bagi Imam Abu Hanifah. Tu dia. Lepas tu, wa tu'tabaru al-'adatu, diambil kira adat in wujidat, jikalau didapati akan adat. Maknanya dia kalau mu'tadah kembali pada adat aja. Tak ada tamyiz ni tak ada. Lepas tu kalau tak ada adat, wa illa, dan jika tidak, ai wa illam wujidat al-'adah, kalau tak dapat adat, maka fa mubtada'atun lah, maka dia itu mubtada'ah, macam hukum mubtada'ah. Hukum mubtada'ah lah. Mubtada'ah bagi dia saya tak tahu. Wallahu a'lam, kena cek mazhab Hanafi lah mubtada'ah dia berapa hari. Kalau kita pandangan mu'tamad, sehari semalam haid, 29 hari suci kalau keluar darah lagi. Wa qala Malikun, dan telah berkata oleh Imam Malik, la ya'malu. Sini guna muzakkar pula. Ni tukar-tukar. La ya'malu, tidak beramal ia seorang itu bil 'adati, dengan adat, wa innama, dan hanya sahaja ya'malu, beramal ia seorang bitamyizi, dengan tamyiz, in wujidat tamyiz, jikalau didapati tamyiz. Kata Imam Malik pula gini, kalau dia mu'tadah mumayyizah, tak ada kembali pada adat, kena guna tamyiz saja, tak ada adat. Kalau kita khilaf, kena guna tamyiz ke guna adat? Imam Malik guna tamyiz ya, tidak ada adat. Abu Hanifah secara mutlak kena kembali kepada adat. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, kalau dia mu'tadah mumayyizah dan dia itu ada adat sebelumnya, didahulukan adat. Kalau kita, menurut pandangan mu'tamad, tamyiz, dan boleh juga guna adat pandangan kedua. Imam Malik memang kena guna adat. Memang kena guna tamyiz. Tak ada adat-adat. Kalau dia mu'tadah, mumayyizah. Contohlah tu. Kalau tak dapat tamyiz, baru kembali kepada adat menurut Imam Malik. Sebab tu dia qaid in wujida. Jika dapat tamyiz, kena guna tamyiz saja, tidak boleh guna adat. Kalau kita, boleh guna tamyiz atas pandangan mu'tamad, boleh guna adat atas pandangan kedua. Kalau Imam Ahmad, didahulukan adat atas pandangan mu'tamad. Kalau Abu Hanifah, secara mutlak, kembali kepada adat sama ada tamyiz ataupun tidak.
Kalau tak boleh tamyiz, kalau tidak ada adat, maka fabu bertadaah. Maka dia jadi mubtadaah. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Bukan mazhab Imam Abu Hanifah, perkataan dan pendapat Imam Abu Hanifah. Mazhab dia sendiri kena pergi kepada pendapat mazhab dalam kitab dia lah. Ni pendapat imam dia. Belum tentu pendapat imam dia sebegitu, mazhab dia sebegitu. Macam Imam Syafi'i kata sebegini, belum tentu mazhab Syafi'i begitu. Sebab tu dia kena mengaji mazhab punya kitab. Hak ni secara mudah-mudah akses dia panggil. Imam Ahmad kata apa, Imam Abu Hanifah kata apa, Imam Malik kata apa. Adakah mazhab dia confirm gitu? Boleh jadi khilaf, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Habis takat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.